Okey. Baik, kalau lihat di sini, ramai yang mungkin akan menyatakan, cikgu, panjangnya tajuk cikgu, saya tak ingatlah dia cerita pasal apa di bab 2. Bab 2 ni sebenarnya cerita pasal sistem pemerintahan. Itu satu. Dan juga kegiatan ekonomi. Itu je sebenarnya. Dia dua benda je. Sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Ekonomi siapa? Sistem pemerintahan siapa? Okey, masyarakat kerajaan alam Melayu. Baik. Basically, basically-nya, asasnya, secara asasnya, kerajaan alam Melayu ni semuanya adalah menggunakan sistem beraja. Of course, mereka ada king. Okey, it's okay Hasha. Jadi masyarakat kerajaan alam Melayu juga menjalankan kegiatan, pelbagai kegiatan seperti pertanian, perdagangan apa semua, serta ada perlombongan dan pembuatan. Tak perlu. Hari ni dengar dulu. Dengar dulu. Kemudian jangan salin. Ini semua dalam buku teks. Okay, dengar dulu. Ingat pembelajaran sejarah. Okey, cikgu nak cerita. Pembelajaran sejarah sebenarnya bermula dengan pertama, dengar dulu. Dengar. Yang kedua, kemudian bila dengar, baca. Okey, selepas itu baca. Selepas baca, barulah kita buat nota ringkas. Selepas kita buat nota ringkas, barulah kita jawab latihan. Nampak tak 4 step ni? Dengar, kemudian baca, buat nota dan juga latihan. Bila kita lengkap 4-4 ini, kita telah ada hampir 50% dalam kepala kita. 50% separuh tu dah dalam kepala kita. So itu proses dia. Okey, dengar, kemudian baca, kemudian buat nota dan juga menjawab soalan. Okey, kemudian cikgu macam mana dah dapat 50% lagi? Ulang balik, dengar, kemudian baca, kemudian nota dan juga latihan. So berulang kali. Sebab itu percayalah. Okey, mungkin kamu semua pernah mengikuti kelas cikgu sejarah form 1 kan? Cikgu nak tanya kamu, berapa kali cikgu bagi nota baru? Masa sejarah form 1 dulu? 3 hingga 4 kali. Betul? Betul tak Adam? Banyak. Okey, nampak Adam tulis banyak. Cikgu rasa hampir cikgu bagi 4 nota yang berbeza. Tambah lagi dengan bengkel. Kerana apa Kerana bila berulang kali, ulang balik. Bila dah habis nota-nota yang pertama, set pertama, nota pertama, sampai bab 8 dulu, masa form 1, dah habis siap nota semua, siap latihan, ulang balik. Okey, ulang balik tapi ini nota baru. Nota baru pula tapi masih lagi bab 1 sampai bab 8. Dengan latihan pun. Kemudian habis, ulang balik, guna nota baru. Kerana apa cikgu buat macam tu? Pengulangan akan mendapatkan kita nota-nota yang kita perlu ingat. So, bila ulang lagi banyak, lagi senang kita nak ingat. Faham? Okay. So, itu proses dalam kelas cikgu. So, nampak tak? Ada sistem. Okay. Baik. Jom kita lihat berkaitan dengan sistem pemerintahan. Okay. Baik. Dan satu lagi, cikgu, kalau mengajar memang cikgu tak suka rushing. Cikgu suka relax, santai-santai. Okey, dan dapat ilmu di samping kita dapat secara rela, bukan secara paksa. Bak kata dia Widian secara redha je lah. Okey. Baik. Kita lihat di sini. Okey. Kita lihat di sini, ini adalah gambaran daripada jangan redha sangat. Okey, baik. Okey, kita lihat ukiran kapal dagang. Okey, ukiran kapal dagang pada dinding Candi Borobudur yang menggambarkan kegiatan perdagangan masyarakat alam Melayu. Harus diingat candi-candi yang kita belajar hari itu, peninggalan-peninggalan tu kebiasaannya akan ada apa tahu? Akan ada ukiran-ukiran yang menunjukkan kegiatan apa yang diorang buat sehari-hari. So yang bawah ini gambar kapal ni. Kan? Ni gambar kapal. Gambar kapal. Ini gambar kapal dia. Okey. Kemudian juga kalau kita lihat
Di sini ada orang dia, ini ada layar dia. Okey, ada layar begitu. Jadi ini adalah kegiatan ekonomi Kerajaan Alam Melayu yang digambarkan pada Candi Borobudur. Diorang ukir guna apa? Diorang ukir guna pahat kau. Guna pahat dia macam ni, kemudian dia akan ketuk ting 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 ting. Ting 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 ting. Gitu kau. Candi apa ni? Candi Borobudur. Borobudur. Lama tu, memang lama lah. Memang lama. Dan Candi Borobudur ini berada di kawasan Jawa Tengah. Okay, Candi Borobudur. Besar. Candi yang terbesar di dunia. Okey, jom kita tengok sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Okey. Candi Lembah Mujan tak terbesar. Yang terbesar ialah Borobudur. Borobudur memang besar. Okey, cikgu, kenapa kadang-kadang nama dia orang tu unik sangat? Dekat mana tu? Dekat Indonesia. Kenapa kadang-kadang nama dia orang tu unik sangat? Kerana nama-nama itu, contohnya Borobudur. Kemudian kamu belajar tentang Kurung Benam apa semua kan? Itu adalah nama mengikut kawasan mereka. Kalau nama sebelah Majapahit, nama sebelah Indonesia, dan tentulah nama-nama dia berbeza daripada nama-nama daripada Malaysia. Kemudian kalau kamu tengok di Vietnam, di Kemboja ataupun di Thailand, sudah tentulah nama-nama di sana berbeza daripada nama-nama tanah Melayu. Memang berbeza. Sebab ikut dia punya masyarakat. So what do you expect? Macam cikgu cakap kan, takkanlah kamu expect orang yang tinggal di England, nama dia adalah Nurhanah Natasha. Takkanlah kamu expect orang yang di India bernama Adam Haris. Lain macam tu. Kan? Contoh, Hana Natasha, contoh. Kan, takkanlah orang di Vietnam nama dia adalah Pravin. Lain macam nama tu. Kan? Jadi, diorang nama tu ikut nama tempat masing-masing. Risau. Okey. Risau. Lagi risau kalau kita pergi ke Rusia, tempat sejuk gila. Sekali tanya nama siapa? Dia Widian. Oi, risau. Oh, risau. Pelik benar tu. Pelik benar tu. Kan? Baik. Pelik So, semacam cikgu. lain macam. Memang lain macam. So, nama ikut tempat masing-masing. Baik. So, kita lihat di sini. Okey, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Orang Malaysia belajar luar negara. Amin. Mungkin cikgu sebut Dia Widian berada di Rusia. Cikgu sebut Adam Haristan berada di India. Pravin berada di di China apa semua. Mungkin itu adalah pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di luar negara. Amin. Moga-moga nama itulah yang akan pergi ke sana ya. Pergi ke sana. Okey. Ayo. Baik. So kita lihat di sini. Sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Alam Melayu. Okey. Basically, sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Alam Melayu yang masyhur ialah sistem beraja. Namun sistem beraja ini terbahagi kepada dua, iaitu sistem beraja yang itu berpusat dan satu lagi juga ialah wilayah. Kenapa ada dua? Sebab dulu kerajaan dulu besar. Bila terlalu besar, kan, dia raja seorang je. Jadi raja yang akan duduk di pusat kerajaan. So kawasan-kawasan yang lain akan diperintah oleh para pembesar. Contoh macam Malaysia kan. Okey, Malaysia. Kalau kita lihat, kalau agung sahaja yang memerintah, agak-agaknya larat ke dia nak memerintah seluruh 13 buah negeri ni. Dia seorang-seorang aja. Agak-agaknya dia mampu ke? Dia tak mampu. Jadi sebab itu dipecah-pecahkan kepada 13 buah negeri, dan 13 buah negeri itu ada dia punya raja-raja lain, dan juga ada yang di pertuan negeri yang masing-masing. So raja-raja dengan yang di pertuan negeri ni kalau ada masalah, mereka akan bagi tahu kepada agung. Itu cara pemerintahan yang betul.
So, agung duduk di pusat. Macam kumpulan dekat sekolah ke cikgu. Lebih kurang lah. Okay, lebih kurang. Betul Airisha. So, Perdana Menteri untuk apa? Perdana Menteri untuk membantu agung. Perdana Menteri yang kita sekarang ada ni siapa? Ismail Sabri kan? Datuk iaitu Tan Sri Ismail Sabri. Dia akan bantu agung. Tapi sebenarnya cikgu, saya tengok banyak aja setiap kali keluar kat TV pasal COVID lah, pasal bantuan lah, semuanya asyik muka Ismail Sabri je. Kenapa tak keluar muka Yang Tun Agong? Sebab Perdana Menteri lah yang ditugaskan untuk semua itu. Perdana Menteri ditugaskan untuk semua itu. So, bila Perdana Menteri buat kerja, Perdana Menteri akan tanya Agong, boleh tak tuanku? Kami patut nak buat begini. Agong kata apa? Boleh. Better perkenankan. Barulah Perdana Menteri bagi tahu kepada seluruh rakyat. Seluruh rakyat, Agong dah perkenankan bahawa kita semua perlu mengamalkan SOP. Pakai face mask, pakai hand sanitizer. So itu dia sebenarnya. Itu tugas Perdana Menteri. Yang memerintah siapa? Agong. Cikgu bolehlah nanti ganti Ismail Sabri. Boleh. Kalau cikgu boleh ganti Ismail Sabri, maka cikgu akan ambil. Ini janji cikgu ini janji cikgu tau. Korang tahu tak? Kalau cikgu jadi Perdana Menteri, korang semua ni cikgu ambil jadi menteri-menteri cikgu. Korang nak? Korang semua cikgu ambil jadi menteri cikgu. Okey tak? Cikgu ambil jadi menteri keuangan ke, menteri sukan ke, kan? Berat tu. Ya, Aisyah kata berat tu. Jawatan kot. Kan? Boleh. Bantu cikgu. Kan? Cikgu sorang-sorang tak boleh ni. Korang kena join ni. Boleh 43 Nak tengok. nak tengok. Cikgu boleh tak jadikan ekspor sebagai sukan rasmi. Ya. Cikgu saya tak reti politik. Sekarang memang tak reti. Nanti bila dah besar reti gila. Saya menteri sukan. Belum apa-apa dah booking jawatan dah. Wah, dah booking jawatan Baik. Kalau cikgu boleh jadi kerabat diraja, cikgu rasa best tak ada darah diraja ke lagi best jadi orang biasa? Untuk pengetahuan kamu kalau jadi seorang raja, kamu ingat senang ke? Jadi raja, dia tak boleh suka-suka hati turun tau. Tak boleh suka-suka hati pergi ICT ke, pergi ke Bukit Bintang ke, tak boleh. Dia sentiasa kena ada orang yang ikut dia. Kemudian juga dia tak boleh suka hati masuk pergi singgah kedai, pergi beli aiskrim, tak boleh. Sebab dia raja. Ya. Darah raja ni special ke boleh jadi Ultraman? Tak. Ya, darah raja ni memang tak boleh. So tak best lah. Ya. Walaupun raja ni mungkin kaya, tetapi sebenarnya tak best. Kehidupan tu terkongkong. Kehidupan tu terkongkong. Macam korang, kehidupan terkongkong tak? Tak kan? Kamu bebaskan. Mana korang nak? Apa ni kongkong? So itulah dia. Baik, itu sistem beraja. Saya tekankan nanti. Boleh ke cikgu anak raja kahwin dengan orang biasa? Anak raja kahwin dengan orang biasa. Rasanya boleh. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Contohnya macam cerita Let It Go. Let It Go. Boleh je? Kan? Boleh. Boleh je. Itu cerita dongeng. Itulah. Tak ada. Tak ada lagi anak raja kahwin biasa. Itulah pasal. Betul lah tu. Okey, jom kita tengok. Baik, kerajaan Funan. Semua nak darah sama. Yalah. Okey, kita lihat di sini Okey, tentang kerajaan Funan. Okey. Daripada sudut raja, Raja Funan menggunakan pelbagai gelaran. Kita tahu raja-raja Funan ni, Funan memang guna gelaran banyak. Antaranya termasuklah kurung benam. Ambil kau. Dah kurung, lepas tu terbenam. Kurung benam ini gelaran. Ingat kurung benam ni, ini adalah gelaran.
yang bermaksud Raja Gunung. Raja Gunung. Kemudian satu lagi iaitu gelaran dia Raja Diraja. Raja Diraja ni maksudnya melambangkan Raja Funan sebagai Raja Segala Raja. Raja Segala Raja. Memang ejaan dia begitu. Memang. Kurung benang. Kurung benang bermaksud Raja Gunung. Raja Diraja. Dia kata, okey, betullah Raja Diraja. Iaitu Raja Segala Raja. Okey. Tak, dan juga Cakravatin. Cakravatin bermaksud pemerintah alam sejagat. Jap, Funan kat mana? Funan dekat Cambodia. Dekat Kemboja sekarang. Funan. So ada yang tanya, cikgu kenapa dia orang tak panggil je Raja Gunung ke Raja Segala Raja? Dia begini. Dia begini. Katakanlah cikgu ni, cikgu Raja. Okey. Kalau nama betul cikgu ialah apa? Sultan Muhammad Rafi. Contoh Sultan Muhammad Rafi. Okey. So, katakan cikgu guna nama gelaran kat belakang cikgu. Sultan Muhammad Rafi Kurung Benang. Sultan Muhammad Rafi Al Kurung Benang. Jadi, orang akan tanya, nama cikgu sebenarnya siapa? Nama cikgu, okey, nama raja ini adalah Raja Muhammad Rafi. Itu nama betul dia. Nama betul dia Raja Muhammad Rafi. Tapi yang Kurung Benang tu, itu gelaran dia. Itu gelaran dia. Jadi, orang panggil ini apa, Sultan ini atau Raja ini sebagai apa? Raja Muhammad Rafi. Tapi Kurung Benang, beliau better. Itu apa, Sultan Muhammad Rafi itu sebenarnya orang panggil dia sebagai Kurung Benang. Beliau juga adalah Cakravatin. Macam tu. Maknanya apa? Cakravatin, Kurung Benang, Raja Diraja itu adalah gelaran. Gelaran. Ya, betul. Itu adalah gelaran. Just gelaran saja. Macam korang lah. Kan? Gelaran. Betul tak? Macam gelaran. Contohnya macam dalam kelas. Okey, macam kamu kat sekolah kan? Kalau kat sekolah, ada ke orang panggil nama kamu nama betul? Ramai. Tapi ada juga panggil nama gelaran. Itu Adam tu. Adam Haristan. Adam Haristan. Adam yang mana ni? Adam si Klepet. Adam si Klepet. Contoh. Adam si Klepet. Kenapa Klepet? Sebab dia telinga dia klepet macam ni. Jadi kawan-kawan semua panggil dia Klepet. Klepet tu gelaran. Klepet tu gelaran. Tapi nama betul dia Adam. Itu gelaran. Jadi macam tu juga. Kalau ada yang kata di sekolah, Hana Natasha. Mana Natasha? Si Comel. Kau kenal tak si Comel tu? Comel? Comel yang mana? Comel, budak kelas tingkatan 2 tu, Comel tu. Aku tak ingatlah nama dia siapa. Nama dia Hana Natasha, tapi kita orang panggil dia Comel. Nampak tak? Comel tu ialah gelaran. Nampak tak? So gelaran. Contoh. Jadi macam tu juga raja-raja. Raja-raja Funan sebenarnya apa tahu? Jayavarman, Suryavarman, kemudian juga ada Fanshihman. Tapi gelaran dia apa? Gelaran dia Kurung Benang, Raja Gunung. Okay. Kemudian juga Cakravatin. Jadi itulah dia gelaran-gelaran dia. So ada kata cikgu Perdana Menteri semua memang tua-tua je. Setakat ni lah memanglah. Okay. Siapa yang bagi gelaran tu kebiasaannya adalah para pembesar dan rakyat. Para pembesar dan rakyat. Jadi mereka lah yang berikan gelaran itu. Contohnya, Raja Funan digelar sebagai Kurung Benam bermaksud Raja Gunung. Raja Diraja bermaksud Raja Segala Raja, dialah Raja. Dan Cakravatin iaitu pemerintah alam sejagat. Jadi, Raja-Raja Funan ini kita tahu bahawa dia memerintah dengan pemerintahan pusat dan juga wilayah. So, ada pusat dan juga wilayah. Okay. Cikgu, kalau anak raja kenapa colik apa jadi? Kalau anak raja kena colik apa jadi? Apa jadi? Dia kena colik lah. Dan kemudian akan cuba diselamatkanlah oleh pasukan keselamatan. Okay. Soalan. Apa yang susahnya? Baik.
So pemerintahan pusat dan wilayah. Raja Funan okey, dibantu oleh golongan agama, okey, dan juga golongan tentera. Okey, itu Raja Funan dibantu oleh golongan agama dan golongan tentera, dan Funan terbahagi kepada 7 buah wilayah. Ada 7, dan juga ketua-ketua wilayah ini terdiri daripada putera-putera raja, anak-anak raja. So setiap wilayah tu ada 7 kan. 7 wilayah itu diberikan kepada anak-anak dia. Kau putera pertama, kau jaga wilayah ni. Putera yang kedua, kau jaga wilayah ni. Putera yang ketiga, kau jaga wilayah ni. Ketua wilayah itu terdiri daripada putera-putera raja, dan putera-putera raja ini digelar raja kecil. Digelar sebagai raja kecil. So itulah pemerintahan di Funan. Di Funan. Itu tentang Funan. Baik. So, kita pergi kepada kerajaan yang kedua, iaitu Champa. Ini Champa. Kalau kita lihat Champa ini, ada beza sikit. Cuma dia ada juga persamaan seperti Raja Champa menggunakan gelaran Raja Diraja. Apa maksud Raja Diraja tadi? Iaitu Raja Segala Raja Segala Raja. Kan? So, kalau kita tengok perkataan dia kan, Raja Diraja, maknanya Raja Segala Raja. So, kalau di itu segala lah kan. Raja Segala Raja, Raja Diraja. So, di itu segala lah kan. So, kalau macam cikgu pula, kalau buat cikgu di cikgu, boleh tak buat? Cikgu segala cikgu. Mungkin boleh. Tak, macam tak best je cikgu di cikgu. Mungkin kita boleh buat apa, iaitu guru di guru. Pun tak sedap juga. Tak payah. Okey. Jadi, okey, itu perkataan-perkataan raja di raja. Duke. Okey, so ada yang tanya, cikgu, apa itu duke? Duke tu macam menteri ke bangsawan? Tak. Duke ni sebenarnya kebiasaannya adalah seperti bangsawan. Dia macam pembesar-pembesar, seperti macam Kesultanan Melaka kan. Ada bendahara, ada temenggung, ada penghulu bendahari kan. Kalau di sebelah Britain dipanggil Duke. Okay, Duke. Cikgu, Agong dapat gaji kan? Siapa bayar gaji dia dan berapa gaji dia? Baik. Sebenarnya Agong, okey, dia macam ni sebenarnya. Korang tak faham konsep dia. Cikgu nak tanya kamu lah. Selangor siapa punya? Negeri Selangor siapa punya sebenarnya? Bukan. Negeri Selangor sebenarnya Sultan Selangor yang punya. Negeri Johor, Sultan Johor yang punya. Okey, Negeri Pahang, Sultan Pahang yang punya. Jadi, sebab itu apabila Sultan Selangor, Sultan Selangor dia akan uruskan negeri Selangor. Sebab Selangor itu di bawah kuasa dia. Ibaratkan dia punyalah. Jadi dia akan perintahkan menteri besar untuk uruskan negeri Selangor tu, tentang rakyat, tentang industri dan tentang ekonomi dan sebagainya. So apa yang Sultan akan dapat? Okey, kamu tahu kan setiap negeri ini akan mengutip cukai, betul? Akan kutip cukai daripada perniagaan, kutip cukai daripada perindustrian dan sebagainya, serta kutip cukai bagi individu dan apa semua. So cukai itulah, sebahagian sikit cukai itu akan dijadikan allowance kepada sultan-sultan. Itu yang dia dapat. Okey. Kena ingat macam tu dia orang kaya. Ya, betul. Sultan Pahang bawa Pahang lah. Sultan Johor kat Johor. Okey, selain itu untuk apa cukai? Okey, baik, bagus korang tanya. Cukai ni sebenarnya 70% hingga 80% digunakan untuk perbelanjaan negara. Seperti contohnya apa tahu? Kamu kan bawa kereta. Perasan tak malam-malam ada pasang lampu kat jalan raya?
Baik, yang pasang lampu kat jalan raya tu, bil elektrik tu siapa nak bayar? Adakah kita seorang-seorang nak bayar? Kerajaan yang bayar. Kerajaan negeri yang bayar. Tu bil elektrik tu. Kemudian juga dengan tu kalau jalan raya tu rosak, okey, minta JKR, Jabatan Kerja Raya untuk baiki, turap balik. Siapa nak bayar tu? Kerajaan. So kerajaan tu lebih miskin ke? Tak. Kerajaan sebenarnya dia memang tidak boleh ada kekayaan. Sebab kerajaan duit dia memang untuk rakyat. Duit memang untuk rakyat. Kalau dapat 200 juta tu belanja untuk rakyat. Maknanya apa? Belanja untuk repair jalan raya, bayar bil elektrik, beri bantuan kepada orang-orang yang banjir, beri bantuan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. So itu memang kerja kerajaan. Bahagikan balik duit tu pada rakyat. So cukai tu kutip bagi pada rakyat. Itu sebenarnya. Ya betul. Macam mak ayah dengan anak lah. Betul. Betul. Ya betul. Duit tu juga hantar pada kerajaan. Siapa yang jaga duit tu? Bank negara. Bank negara yang simpan duit tu. Bank negara simpan duit itu, dan siapa yang uruskan duit tu? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan lah yang uruskan uruskan kita punya keuangan. Nampak? Boleh faham boleh faham. So bukanlah maknanya kutip-kutip duit jadikan orang-orang besar kaya, tak. Okey, duit tu kebanyakannya untuk rakyat semula. Rakyat semula ya. Baik, bagus soalan-soalan kamu. Cikgu nak jadi menteri duit, cikgu. Belum apa-apa dah minta dah nak jadi menteri duit. Suka hati kamu je. Okey, baik. Okey, kita lihat di sini. Raja Champa menggunakan gelaran Raja Diraja dan Raja Champa diiktiraf. Raja Champa ni unik sikit diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci serta dikaitkan dengan Dewa Siva. Wow. Dewa Siva ni apa, cikgu? Mungkin ada yang tanya. Baik. Dewa Siva ni sebenarnya adalah salah satu dewa yang terbesar dalam agama Hindu. Agama Hindu ada 3 dewa yang terbesar, iaitu pertama Dewa Brahma, kemudian yang kedua iaitu Dewa Vishnu, dan yang ketiga Dewa Siva. Dewa Brahma ialah dewa pencipta. Dewa Vishnu iaitu dewa yang mengekalkan kesejahteraan dan sebagainya. Tetapi Dewa Siva ialah dewa pemusnah. Jadi dia memang 3 dewa yang terbesar lah. Okay, dalam agama Hindu. So sila betulkan kalau ada para pelajar daripada agama Hindu yang mungkin menyatakan bahawa cikgu ni salah lah. Okay, Pravin, adakah cikgu apa yang cikgu cakap ni salah ke betul? Tentang dewa-dewa itu, Dewa Brahma, Dewa Vishnu dan juga Dewa Siva. Betul ke salah? Okey. Ke kamu pun tak tahu? Entah cikgu, saya pun tak tahu. Okey. Baik. Yang Nagin tu dewa apa? Okey. Baik, ada yang bertanya. Sebenarnya dewa-dewa yang lain seperti Dewa Murugan, Dewa Nagin apa semua, pecahan daripada 3 tadi. Daripada 3 tadi, okey, ada dewa yang berkahwin dengan yang lain-lain. So dia akan jadi lebih banyak dewa kat bawah-bawah tu. Seperti Dewa Murugan, Dewa Ganesh, dan banyak lagi lah. Memang banyak. Itu daripada agama Hindu. Jangan tanya lebih-lebih. Cikgu pun tak adalah tahu sangat. Tetapi basically kita tahu bahawa itulah tentang agama Hindu. 4 adik-beradik. Orang tu tukar. Baik, Aziz. Janganlah kamu ni terpengaruh sangat dengan filem. Cari fakta lah. Kamu ni. Okey. Bukan ke dewa tu 4 adik-beradik? Bukan. Yang setahu cikgu 3. 3 dewa. Dewa yang terbesar. Namun dia ada banyak lagi dewa bawah-bawah. Dia ada banyak lagi. Okey, baik. Yes, betul. Okey. Baik, kemudian so sebab itu kalau kita lihat Raja Diraja ni, Raja-Raja Champa ini dikaitkan dengan Dewa Siva.
Maksudnya, Raja Champa ini menganut agama Hindu. Okey, menganut agama Hindu. So, pemerintahan pusat dan wilayah, Raja Champa dibantu oleh para pembesar yang bertanggungjawab. Para pembesar buat apa? Kutip cukai pertama, menjaga keamanan kedua, dan juga mengukuhkan pertahanan. So itu tugas Raja Champa. Dan itu pada peringkat pusat. Dan pada peringkat wilayah di luar-luar daripada pusat itu, Champa dibahagikan kepada 5 wilayah. Antara wilayah tersebut ialah Indrapura. Ini yang kita sebut tentang pusat kerajaan kan. Pusat kerajaan Champa ialah Indrapura. So dia adalah salah satu wilayah. Wilayah Indrapura, Amaravati, kemudian juga Vijaya, kemudian juga Kauthara, serta juga Panduranga. Panduranga. So kalau kamu tanya, cikgu, nama-nama dia pelik-pelik lah cikgu. Ya, sebab nama-nama dia dipengaruhi oleh agama Hindu. Sebab itu nama-nama dia begitu. Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kauthara, Panduranga. So inilah dia tentang kerajaan Champa yang dikaitkan dengan Siva. Baik, apa beza Hindu dan Buddha? Bagus soalan korang ni. Korang ni ada semangat ingin tahu yang tinggi. Okey, Hindu macam India. Bukan Pravin. Bukan. Okey. Baik, perbezaan antara agama Hindu dan Buddha yang obvious lah, yang kita cerita pasal obvious lah. Agama Hindu dia berpegang kepada 3 dewa itu, iaitu Dewa Brahma, Dewa Vishnu dan juga Dewa Siva. Dan dia ada banyak kitab-kitab. Maknanya dia macam kitab suci dia lah. Dan dia berasaskan kitab suci seperti Rig Veda, Yurveda, kemudian ada banyak lagi. Dia kitab-kitab Veda. Kitab Veda tu sebenarnya adalah kitab-kitab asas kepada Hindu. Berbanding kepada Buddha, Buddha ni sebenarnya adalah agama yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha, iaitu seorang lelaki di India yang telah keluar daripada agama Hindu dan dia mencari kebenaran. Jadi dia bertapa di bawah pokok dan dia telah menjadi Buddha, dia dapat ilham. So dia kata Buddha ini manusia perlu hidup di atas 8 jalan. 8 jalan baik. Antaranya seperti kena ada amalan 8 amalan yang baik. Seperti berkata benar, kemudian berbuat yang benar, macam-macam lagi. Dan agama agama Buddha ini dia berasaskan kepada kitab Tripitaka. So ada satu kitab yang menjadi asas kepada agama Buddha ini. So Buddha itu diambil daripada nama pengasas dia, iaitu Siddhartha Gautama Buddha. Dan Buddha itu sendiri sebenarnya adalah nama pokok, yang mana Siddhartha Gautama itu dia duduk dan dia bertapa di bawah pokok. Pokok itu ialah pokok Bodhi. So dipanggil nama Buddha. Jadi itu serba sedikit tentang agama Buddha. Macam kisah Melaka. Nampak tak? So sejarah-sejarah tentang agama ni pun kamu kena tahu. Bukan untuk menganut bukan. Tetapi untuk memahami kenapa agama tu begitu, kenapa agama tu begini. So kita bila tahu, kita hormat. Kita hormati bahawa agama orang tu Hindu, kita kena hormat dia. Itu sebenarnya. Janganlah kita nak suruh orang lain je belajar Islam, kita pun kena belajar juga agama lain. Mengetahui. Itu sebenarnya. Kenapa nak bertapa? Well, banyak sebab lah. Kristian pula kitab Bible kat cikgu. Ya, betul. Kristian adalah kitab Bible, betul. Baik. Kita lihat. Bagus soalan kamu ni. Ingin tahu yang kuat. Baik. Kita lihat di sini tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya
Okey, kita tahu Sriwijaya, raja-raja dia, ini unik sikit. Raja Sriwijaya dikatakan mempunyai unsur kesaktian. Kamu tahu unsur kesaktian tu apa? Maknanya unsur kesaktian, contohnya macam raja tu, okey, kalau dia keluarkan, hunuskan dia punya pedang, kalau dia potong, separuh tanah tu terpotong habis. Dia hunus saja, separuh kawasan tu akan terbelah. Contoh, itu unsur kesaktian. Maknanya macam ada superpower lah. Itu kepercayaan kepada kerajaan Sriwijaya. Mempunyai unsur kesaktian dan dianggap sebagai bodhisattva. Okay, bodhisattva maksudnya adalah yang merujuk kepada peranan raja sebagai Buddha di bumi. Maknanya kita tahu bahawa Sriwijaya menganut agama Buddha. Raja Sriwijaya menganut agama Buddha. So Raja Sriwijaya digelar sebagai banyak-banyak kita kata banyak-banyak gelaran kerajaan Sriwijaya paling power, iaitu Raja di Gunung. Panjang ni Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. Ambil kau. Ini gelaran untuk kerajaan Sriwijaya. Betullah Raja di Gunung, Maharaja di Pulau. Jadi nak menunjukkan betapa super powernya raja-raja Sriwijaya itu. Okey. Dan juga kalau kita lihat, raja dibantu oleh Yuvaraja. Okey, di peringkat pusat, raja akan dibantu oleh Yuvaraja iaitu putera mahkota. Kemudian Prati Yuvaraja iaitu raja muda dan Raja Kumara. Raja turut dibantu oleh golongan-golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan juga penjaga harta kerajaan. Maknanya ramailah yang bantu Raja Sriwijaya ni. Dan pentadbiran wilayah terbahagi kepada dua. So ada yang ini keunikan Sriwijaya, dia ada banyak wilayah. Tapi wilayah dia ada dua kategori. Kategori pertama iaitu kedatuan. Kedatuan yang mana ianya ditadbir oleh datu berketurunan raja. Dan satu lagi wilayah ialah pradatuan. Pradatuan ditadbir oleh datu juga, tapi datu yang bukan keturunan raja. So itu perbezaan tentang pentadbiran wilayah di Sriwijaya. Datu tu apa? Baik, datu tu sebenarnya macam datuk-datuk lah. Pembesar-pembesar. Datu-datu, Tan Sri kan. Dia macam itulah, lebih kurang macam pembesar. Datu tu pembesar. So ada yang pembesar keturunan raja. Ada juga pembesar bukan keturunan raja. Jadi kalau pembesar keturunan raja memerintah wilayah itu dipanggil kedatuan. Dan kalau pembesar itu, datu itu bukan keturunan raja, maka wilayah yang dia tadbir itu ialah pradatuan. Itu beza dia. Itu beza dia. So raja-raja di Sriwijaya memang paling hebat lah. Memang paling hebat sebab dia guna gelaran ini. Dan kamu tahu tak? Ini cikgu nak tunjuk inilah dia. Inskripsi Telaga Batu tentang sistem pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Kamu tengok ni. Ini macam batu bersurat, betul? Batu bersurat dekat atas ni dia ada tulisan-tulisan tau. Atas ni ada banyak tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan di atas batu ni, dan tulisan-tulisan inilah dipanggil inskripsi. Tulisan-tulisan itu dipanggil inskripsi. Dan itu adalah batu. Batu bersurat. Dan dia cerita tentang sistem pemerintahan kerajaan. Kamu tahu tak? Perasan tak? Nak tunjuk ni
korang tengok betul-betul, dekat bawah tu, perasan tak kat bawah tu, ada muncung macam ni. Ya, perasan. Kamu tahu tak muncung ni? Kamu tahu kegunaan dia apa? Ni nak cerita. Okey. Sebenarnya, okey, Kerajaan Sriwijaya sering, okey, iaitu apa? Untuk menguji kesetiaan rakyat. Macam mana dia nak uji kesetiaan rakyat? Iaitu, okey, Raja-Raja Sriwijaya ataupun para pembesar, dia akan jirus. Dia akan tuang air daripada atas ni. Dia akan tuang air daripada atas. Okey, tuang air daripada atas. So, air tu akan mengalir turun ke bawah tau. Air tu akan mengalir turun ke bawah. Kemudian dia akan masuk ke bawah ni. Mengalir kat bawah ni. Kemudian dia akan keluar kat muncung tu. Okey, keluar kat muncung itu. Dan di bawah ini akan disediakan cawan. Untuk apa? Untuk setiap rakyat minum air ni. Minum air ni. Kalau tak minum, maknanya kamu bukan rakyat better. Kalau kamu minum, maknanya kamu bersumpah setia kepada better. Minum je pun. Ya, minum. Air biasa ke air apa? Air biasa, tapi air itu akan dilalukan di batu ni. Air itu akan dilalukan di batu ini. Air mutlak pun boleh juga. Air itu akan lalu ke atas batu tu, kemudian dia mengalir kat bawah, ambil cawan dan minum. Sebagai tanda, okey, kalau minum, maknanya kamu bersumpah, kamu telah setia kepada better. Okey, so itulah dia. Kalau dari tandas macam mana? Kau kenapa tiba-tiba nak tandas kau ni? So itulah air yang sebagai tanda persetiaan. Kalau batu tu kotor berabuk, minum je. Okay, minum je. Okay. Air tu kalau habis, tuang air lagi. Kalau air tu habis, tuang air lagi kat atas dia. Okay, orang lain pula minum habis, tuang lagi air dia. Minum lagi. Macam itulah. Itu untuk menguji kesetiaan. Okay. Cikgu tak ada air sirap ke? Kau ingat ni kedai mamak? Nak order air sirap, air Milo bagai. Ini kat batu le. Okay. Baik. Kau ingat ni kedai mamak ke? Main order je kan? Ikat tepi buat tu. Baik. Memasing order tu lah. Ikat tepi buat tu. Kan? Tak apa. Tak apa. Ya, tak apa. Kalau korang nanti satu hari nanti, okey, korang sampai dan okey, nanti cikgu belanja korang minum air. Minum air Milo ikat bawah. Ya. Minum air Milo ikat bawah ya. Okey. Sriwijaya tak ada kedai mamak. Tak ada. Okey. Saya naik kat atas. Ya. Okey, itu Pravin berikan maklumat. Okey, kadang-kadang masa beribadat kita guna air untuk mandikan Tuhan kita. Kita juga akan menggunakan air itu juga untuk kita minum. Itu amalan agama Hindu. Jangan diperkotak-katikkan ya. Kita kena hormati amalan-amalan agama-agama lain. Okey. Jangan buat bergurau, jangan. Ini isu-isu sensitif. Okey, ingat. Baik, kita pergi ke Dia macam apa tu? Dia macam campuran air lah. Macam dia gabung susu and like air, something like that. Yes, betul. Itu cikgu faham. Okey. Baik, so kita pergi kepada Kerajaan Angkor. So kita tengok Kerajaan Angkor pula. Okey, so Raja-Raja Angkor pula lain. Angkor menggunakan gelaran Dewa Raja. Ini lagi hebat. Dia kata apa? Raja sebagai dewa. Maknanya raja ni dah macam Tuhan. Itu di Angkor. Dewa Raja, Raja sebagai dewa. Okey, dan tetapi kuasa kedua dan kuasa ketiga yang penting dalam sistem pemerintahan ialah Permaisuri dan juga Raja Muda. Inilah kuasa kedua dan kuasa ketiga yang penting. Maknanya tak dinafikan kekuatan seorang raja terletak kepada permaisurinya. Ya, kekuatan ayah kamu terletak di mak kamu. Betul? Tak percaya tanya ayah.
Di manakah kekuatan ayah? Di diri, di badan ayahkah? Atau di otak, fikiran ayahkah? Sebenarnya kekuatan ayah bukan di akal, fikiran atau tenaga. Tetapi kekuatan ayah terletak di mama. Mesti macam tu. Ya betul. Sebab itu anak perempuan kelemahan dia pada ayah. Anak lelaki kelemahan dia pada mak. Betul tak? Betul tak? Anak perempuan akan cenderung pergi kepada ayah. Anak lelaki cenderung pergi pada mak. Okay. Yeah. Okey. Ya betul. So ada yang tanya macam Ahmad Qawi kata, kalau tak ada mak, suruhlah ayah cari mak. Apalah kau ni? Kan susah pun. Apalah kau ni? Tak faham cikgu cakap apa. Baik. Sasi kata tak faham cikgu cakap apa. Tak. Perasan tak? Okey, Sasi, kalau kamu anak lelaki, kamu akan cenderung pergi bagi tahu ataupun mengadu, ya, mengadu ke bercakap apa kan, lebih kepada mak ke pada ayah. Kalau yang lelaki kebiasaannya pergi pada mak, betul? Dia pergi pada mak. Kalau yang perempuan biasanya akan pergi kepada ayah. Why? Kenapa? Kerana attraction yang berlainan gender ini memang berlaku. Okey, attraction sebab ayah akan lebih soft kepada anak perempuan. Dan kalau anak lelaki dia akan lebih soft kepada ibu. So dia memang macam tu. Kalau ayah pergi dengan ayah, mak pergi dengan apa, kalau anak lelaki pergi pada ayah, anak perempuan pergi pada mak, dia biasanya dia tak ngam. Dia tak ngam. Dia tak ngam lah. Bukan tak boleh ngam, tak berapalah. Okey, Zahra Syazmi pergi pada mak. Okey, boleh juga. Kadang-kadang berlaku macam tu. Okey. Okey, suka sama jenis. Oh, okey. Maksudnya macam best friend. Oh, ya ke? Betul lah nak, betul. Okey, okey, ada yang bertanya, so yang LGBT tu macam mana cikgu? Macam mana dia orang boleh suka sama jenis? Ke soalan sensitif. Okey. Baik, berkaitan dengan LGBT. Okey, maknanya suka sesama jenis. Itu sebenarnya perbuatan yang mengikut kehendak mereka sendiri. Okey, mengikut kehendak mereka sendiri. Dan kamu kena ingat bahawa LGBT ini sebenarnya adalah bertentangan dengan hukum alam. Bukan sekadar hukum agama, hukum alam. Contoh, bayangkan kalau kucing, kucing jantan berkahwin dengan kucing jantan, kamu rasa akan dapat anak tak? Tak dapat anak. Kucing betina kahwin dengan kucing betina, dapat anak tak? Tak dapat. So ada tak dia orang nak buat LGBT macam tu? Tak ada. So kalau kita manusia yang kita buat LGBT, bermakna kita lagi teruk daripada haiwan. Padahal kita adalah manusia. Jadi bagi cikgu, orang-orang yang terlibat dalam LGBT ni adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak ada akal fikiran, hanya menggunakan keinginan nafsu sahaja. Okey. So ada yang tanya, LGBT tu apa? Laki gelap bini terang. Allah, bukan itu. Okey. Okey. LGBT itu sebenarnya adalah apa? Lesbian, gay, kemudian bisexual, dan juga transseksual. Maknanya hubungan sesama jenis. Jangan jangan. Jangan terlibat. Cikgu tak nak ada yang kamu semua terlibat, jangan. Okey. Sebab apa? Satu, dari sudut agama haramlah. Yang kedua, cuba kamu fikir betul-betul takkan kamu nak letak diri kamu sama, lebih teruk daripada haiwan. Kalau kamu tengok haiwan pun tak ada nak buat hubungan sesama jenis. Kita manusia yang ada otak nak buat nak buat sesama jenis. Bukankah kita lagi bangang daripada binatang kalau kita buat macam tu? Kan? So jangan jangan. Okey. Okey. So itu cikgu nak kamu berfikir Okey, so kita lihat di sini. Okey, so raja ada permaisuri dan raja muda. Kemudian, pemerintahan pusat dan wilayah. Raja-raja angkur ini akan dibantu oleh
para pembesar yang bertanggungjawab dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan juga perbendaharaan. So pada peringkat wilayah, okey, di peringkat wilayah pula angkur dibagikan kepada dia ada banyak wilayah, kemudian daerah-daerah, kemudian daerah kecil dan juga kampung. So itu berkaitan dengan kerajaan Angkor. Kita tahu Angkor terkenal dengan Angkor Wat. Okey, Angkor Wat dia kan. Itu adalah Angkor. Okey. Baik. Kerajaan Kedah Tua. Okey. Daripada banyak-banyak kerajaan kerajaan Kedah Tua ni unik sikit. Kita tengok kerajaan Kedah Tua banyak dibayangi oleh kerajaan besar. Okey, terutamanya kerajaan Sriwijaya. Okey. Ya, namun begitu, kerajaan Kedah Tua mempunyai bentuk pentadbiran yang mudah sebab adanya seorang ketua. Means that Kedah Tua dia tak ada raja. Kedah Tua cuma ada seorang ketua saja. Dan ketua inilah yang mengurus hal perdagangan dan juga hal keagamaan. So apabila kerajaan Kedah Tua menjadi sebahagian daripada kerajaan Sriwijaya, corak pemerintahannya berubah dan kerajaan Kedah Tua menjadi sebahagian daripada Pradatuan Kerajaan Sriwijaya. Maksudnya, dulu Kedah Tua adalah di bawah Sriwijaya dan dia di bawah Pradatuan. Apa itu Pradatuan? Cikgu dah agak dah. Haziq, dia tanya, Pradatuan tu apa? Pradatuan tadi kita tengok ni, nampak tak ni? Pradatuan tu apa? Pradatuan ialah kawasan yang ditadbir oleh datu bukan keturunan raja. Nampak tak? Maknanya Sriwijaya ni dia punya luas sampai dia menjajah Kedah Tua. Sampai dapat Kedah Tua. So Kedah Tua adalah pradatuan bagi kerajaan Sriwijaya. Itu Kedah Tua. Dan kita tengok sebelah kiri ini, iaitu kerajaan Majapahit. Ni hebat ni. Hebat Raja Majapahit ni. Majapahit ini menggunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan Sri Batara. Okey, untuk pengetahuan kamu, Sri ni sebenarnya adalah cahaya. Okey. Sri tu ialah cahaya. Okey. Maha tu ialah paling. Maknanya paling hebat, paling lah, yang tertinggi lah. Jadi kalau Sri Maharaja iaitu cahaya, cahaya kita kata Maharaja ataupun raja yang tertinggi. Okey, jadi Sri ni sebenarnya dalam ia bermaksud cahaya, dan cahaya dalam bahasa Arab bermaksud apa? Cahaya dalam bahasa Arab maksudnya apa? Siapa tahu? Cahaya dalam bahasa Arab bermaksud nur. Ya, ianya adalah nur. So kalau Nur Hannah Natasha boleh tukar jadi apa? Sri Hannah Natasha. Sebab maksud dia sama, iaitu cahaya. Ya, begitu juga Nur Insyirah boleh tukar pada Sri Insyirah. Sebab dia maksud cahaya. Nur Haziq nak juga. Bolehlah, ambil lah Haziq, ambil. Ambil lah. Okey. Nak buat apa? Sri Pravin atau Nur Pravin. Boleh, ambil. Apa boleh. Nur Adam ya. Ayuh. No. Okay. Baik. So itu tentang kerajaan Majapahit. So okey, dia guna gelaran juga gelaran Maharaja, Sri Maharaja, Sri Batara. Pemerintahan pusat dan wilayah, raja dibantu oleh, okey, ini penting, iaitu Majapahit dibantu oleh Sabta Prabu dan para pembesarnya. Siapa Pak Sabta Prabu? Sabta Prabu ni ialah Majlis Penasihat Diraja yang terdiri daripada kerabat diraja. Maksudnya Majapahit ini, raja dia akan ada anak-anak dia, betul? Anak-anak raja. Dan raja ni sudah pasti ada dia punya cousin, dia punya uncle. Okey, raja tu dia punya uncle, dia punya cousin, dia punya auntie dan sebagainya. So,
keturunan itu maknanya aunty dia, uncle dia, anak saudara dia akan masuk dalam satu majlis dipanggil majlis penasihat diraja. So majlis penasihat diraja itu dipanggil Sabta Prabu. Boleh faham? Macam kamu jadi raja, kamu panggil kamu punya cousin, kamu punya adik-beradik, kamu punya uncle semua duduk dalam satu majlis penasihat dipanggil Sabta Prabu. Tugas dia apa? Supaya diorang ni semua, kamu punya ahli family itu akan boleh menasihati kamu dalam pentadbiran. Boleh faham? Itulah dia Sabta Prabu. Ya, Sabta Prabu. Dan kalau kita lihat Majapahit ini dibahagikan kepada 14 wilayah. Iaitu setiap wilayah ini dipecahkan kepada beberapa nama, seperti ada yang dipanggil kabupaten. Kemudian ada juga yang dipanggil kawadanan. Juga dipanggil pakubuan. Dan satu lagi dipanggil kebuyutan. Iaitu daerah atau daerah kecil serta kampung. Jadi kerajaan Majapahit ini telah dibantu oleh Sabta Prabu dan setiap wilayah ini dipecahkan kepada kabupaten, kawadanan, pakuan dan kebuyutan. Bolehkah enggak boleh ni baca seperti mana cikgu baca ni? Bolehkah enggak boleh? Okey. Bolehkah enggak boleh? Enggak. Iya. Enggak bisa. Enggak bisa ya. Kabupaten, kewudonan, kewadanan, pakuan dan kebuyutan. So itu adalah wilayah-wilayah dalam kerajaan Majapahit. Dan kebuyutan je. Kebuyutan je boleh. Okey. Dan kita lihat kerajaan yang terakhir kita nak tengok iaitu kerajaan Gangganagara. Gangganagara memang problem tentang Gangganagara ni, dia memang sistem pemerintahan dia memang tak jelas. Sebab kajian menunjukkan kerajaan Gangganagara ni memang amalkan sistem pemerintahan beraja. Dan raja ini berperanan membangunkan kemajuan perdagangan dan bertanggungjawab dalam hal ehwal keselamatan. Itu je yang kita dapat tahu. Yang kita tahu, pengasas kerajaan Gangganagara iaitu siapa? Raja Ganji Sarjuna kan? Raja Ganji Sarjuna. So, selebihnya kita tak dapat tahu sebab kemusnahan daripada fakta-fakta sejarah tentang Gangganagara. Baik. So, itu kita telah lihat berkaitan dengan 7 buah kerajaan ini. Dengan raja-rajanya seperti Funan, Champa, Sriwijaya, kemudian juga Angkor dan Kedah Tua serta Majapahit dan Gangganagara. Secara umumnya, kebanyakan kerajaan-kerajaan ini menggunakan pelbagai gelaran. Dan kalau kita lihat inilah dia struktur utama kerajaan-kerajaan alam Melayu dulu, sistem pemerintahan. Kerajaan alam Melayu dulu terbagi kepada 2. Pertama, yang ini golongan pemerintah dan yang di bawah ini adalah golongan diperintah. Siapa yang ada dalam golongan pemerintah cikgu? Dalam golongan pemerintah dia ada, pertama sekali dia ada raja. Kat situ ada raja. Kemudian di bawah dia kerabat diraja. Kemudian di bawah dia barulah ada siapa? Golongan bangsawan. Kita tak ada golongan bangsawan sebenarnya. Tapi kita biasa digelar sebagai pembesar. Golongan pembesar. Ini golongan pemerintah lah. Pembesar-pembesar. Tapi kalau ya. Kayangan tu macam ni. Kayangan ni sebenarnya ramai cakap. Baik, kayangan ni sebenarnya atas langit. Atas langit. Awan, langit, atas langit. So
Bermakna golongan yang orang kata apa, yang kita kata kira kalau dalam bahasa Malaysia sekarang ni, golongan kayangan ni maknanya orang-orang yang kaya lah, kaya melampau. Okey, orang yang banyak duit melampau. Itu dipanggil golongan kayangan. Kan? Setakat dia punya, orang kata apa, dia punya breakfast saja, setakat breakfast dia dengan makanan-makanan yang berharga RM300, RM400 tu baru breakfast. Belum dia punya apa, lunch lagi. Lunch dia orang kata apa, paling kurang pun RM1,500. Dia punya lunch. Itu golongan kayangan lah tu. Sama dengan jutawan. Yalah, samalah. Golongan jutawan. Orang kaya, betul. Orang kaya lah. Cincin dia sampai 1.5 juta. Itu golongan kayangan lah tu. Perlu ke kita nak jadi golongan kayangan? Tak perlu. Tak perlu pun. Okay, kita jadi orang biasa pun dah cukup. Okay. Baik. So, golongan pemerintah ada raja, kerabat diraja dan pembesar. Dan golongan diperintah ialah confirm rakyat. Okay, dan rakyat ni terdiri daripada pelbagai seperti artisan dan sebagainya. Okay, dan satu lagi di bawah sekali. Bawah sekali siapa? Bawah sekali mesti ada apa? Bawah rakyat mesti ada siapa? Siapa tahu? Ya, hamba. Betul. Bawah sekali mestilah hamba. So inilah dia, kalau kita lihat struktur, okey, sistem masyarakat di alam Melayu. So ada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. So inilah berkaitan dengan sistem pentadbiran kerajaan alam Melayu. Baik. Tahukah anda di sini ada maklumat tahukah anda bahawa sebenarnya wanita kerabat diraja mendapat tempat yang tertinggi dalam pentadbiran kerajaan Majapahit. Mereka menjadi anggota Sabta Prabu. Malahan ada yang dilantik menjadi raja. So di sini, bermakna di sini, daripada banyak-banyak kerajaan, daripada 7 kerajaan itu, hanya Majapahit yang pernah menerima pemerintahnya, iaitu seorang perempuan. Yang lain semua lelaki. Kalau ikutkan wanita tak boleh jadi raja. Okey, tak boleh jadi raja. Okey, sebab itu memang dalam undang-undang kesultanan memang wanita tidak boleh jadi raja. Tetapi dalam sejarah memang ada wanita yang menjadi raja. Seperti yang berlaku di seperti yang berlaku di negeri Kelantan dan juga di Patani. Di Patani, Patani di selatan Thailand, ada kerajaan Melayu dipanggil kerajaan Patani. Dan kerajaan Patani tu dia punya pemerintah dia lah, iaitu raja Ratu Merah, Ratu Kuning, Ratu Hijau. Dia pakai warna nama warna. So Ratu-Ratu Kuning tu memang pemerintah diraja. Dan di Kelantan sendiri kamu pernah dengar mungkin, iaitu nama Cik Siti Wan Kembang. Pernah dengar nama Cik Siti Wan Kembang? Cik Siti Wan Kembang itu juga pernah memerintah Kelantan. Begitu juga satu lagi, iaitu Puteri Saadong. Yang hilang tu kan? Ya, betul. Puteri Saadong juga pernah menjadi pemerintah Kelantan. Yes. So yang lain-lain tak pernah lagi. Kenapa dia hilang? Nanti kamu cari kenapa dia hilang. Okey, baik. Kemudian juga kalau kita lihat ada yang bertanya tadi, kenapa wanita tak boleh jadi raja? Dia macam ni, Pravin, wanita tak boleh jadi raja sebab dia kena jadi ratu. Kalau wanita jadi raja, dia tak boleh jadi raja, dia kena jadi ratu lah atau permaisuri. Dia kena jadi ratu. Baik. Okey. Nak tahu. Baik. Sebenarnya macam ni. Okey. Cikgu off record. Ini isu sensitif